Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Beliau terpaksa tinggalkan majlis kerana ada mesyuarat raja-raja yang mana Gubernur Penang tak boleh masuk kalau dia tidak mengiringinya. Jadi, itu ucap terima kasih lah. Walaupun bagaimanapun dia tunggu untuk bolehkan saya jawab. Tuan Ketua, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan melalui Tourism Malaysia tetap committed dalam menjalankan pelbagai usaha bagi mengekalkan momentum pembangunan industri pelancongan negara. Dalam hal ini, Kementerian telah melaksanakan beberapa pendekatan strategik dalam menghadapi cabaran akibat kejadian insiden MH370, MH17 dan krisis penculikan pelancong di Sabah seperti yang berikut. Pertama, kita mempertingkatkan promosi di pasaran lain sebagai strategi jangka pendek bagi mengimbang kejatuhan kedatangan pelancong dari pasaran China. Itu pertama, pasaran ASEAN, terutamanya Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina dan Brunei. Kedua, pasaran Asia Selatan, India, Bangladesh dan Sri Lanka. Ketiga, pasaran Asia Barat, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Emirat Arab Bersatu dan Bahrain. Ketiga, keempat, pasaran Oceania, iaitu Australia. Dan kelima, pasaran Eropah, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Rusia. Ini bagi mengimbang kejatuhan pelancong daripada negara China. Tindakan kedua kita ialah dengan mengadakan jawatankuasa pengurusan krisis di pejabat-pejabat Tourism Malaysia di pasaran China. Fungsi utama jawatankuasa ini adalah untuk berinteraksi secara aktif dengan para pengusaha pelancongan di pasaran China untuk mengembalikan keyakinan pelancong China mengunjungi Malaysia. Juga ketiga, kita mengadakan kempen yang lebih pesat dan kuat bagi kawasan-kawasan di apa yang dianggap sebagai second tier cities di China, di mana laporan tidak begitu meluas berkenaan dengan MH370. Dan kita merasakan iaitu bahawa kalau kita boleh menarik pelancong daripada second tier city yang belum pernah datang ke Malaysia, maka ini akan menambahkan lagi jumlah pelancong Cina datang ke negara kita. Dan dalam usaha ini juga kita mengadakan perbincangan secara langsung dengan syarikat-syarikat penerbangan untuk mengadakan charter flight supaya boleh menerbang pelancong-pelancong daripada negara China terus daripada second tier cities ini. Keempat, Tourism Malaysia juga telah mengadakan perjumpaan dengan para pengusaha pelancongan tempatan di Malaysia bagi membincangkan strategi dan program yang boleh dilaksanakan bersama bagi mengurangkan impak atau kesan daripada insiden MH370 ini. Dan kita juga berusaha berterusan yang kelima, kita usaha berterusan untuk menghapuskan visa bagi khusus hanya untuk pelancong-pelancong pelancong Cina yang datang ke Malaysia. Pada peringkat awalnya usaha ini telah berjaya daripada segi kita menghapuskan bayaran visa, tetapi dia tidak banyak mendatangkan impak kepada pelancong-pelancong Cina, dan sebab itu kita berusaha terus untuk menghapus terus visa bagi pelancong-pelancong Cina ini. Malah dalam mesyuarat Kabinet yang telah berlaku pada bulan Mei, Perdana Menteri sendiri telah membangkitkan perkara ini, dan keputusannya ialah Menteri Dalam Negeri menerusi Kementerian Dalam Negeri telah diarahkan untuk menyediakan kertas Kabinet bagi membuatkan cadangan ini selama trial period 1 tahun. Tapi kertas ini masih lagi belum dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri. Tuan Ketua, Tourism Malaysia juga menjalankan aktiviti dan program promosi dari semasa ke semasa bagi memajukan negeri-negeri di Malaysia. Ada soalan daripada soalan kedua, Yang Berhormat Bagan bertanya apakah usaha yang telah kita lakukan bagi negara Pulau Pinang. Jadi dia tak ada sini, tapi saya nak memberitahu kepada dia iaitu bahawa dia tidak perlu bimbang kerana dalam mempromosikan pelancongan di negara kita, kita tidak kira
sama ada negeri itu diperintah oleh parti-parti pembangkang atau sebaliknya. Bagi kita, pelancongan ialah untuk seluruh negara tanpa mengira bentuk pemerintahan di negeri berkenaan. Malah untuk menunjukkan usaha kita bagi negeri Pulau Pinang ini memang dilaksanakan, pelancong luar negara yang datang ke Pulau Pinang pada tahun 2013 ialah 2,62,917. Pada ketika itu, Pulau Pinang menduduki tempat yang keempat di belakang Kuala Lumpur, Pahang dan Johor. Tapi pada tahun 2014, tahun melawat Malaysia, mengikut statistik Malaysia Hotel Guest by State, Pulau Pinang telah meningkat kepada nombor 2, ya. Mereka telah mendapat 3,230,399. Ini jelas menunjukkan iaitu bahawa kerajaan pusat tidak mengira sama ada negeri itu diperintah oleh pembangkang atau tidak. Cuma apa yang kita laksanakan ialah untuk mempromosi pelancongan di seluruh negara kita, di setiap negeri. Jadi bagi Pulau Pinang ini, Tourism Malaysia telah melaksanakan kerjasama promosi bersama dengan kompleks beli belah di Pulau Pinang bagi menjayakan karnival jualan Mega 1 Malaysia dan jualan akhir tahun 1 Malaysia untuk menggalakkan aktiviti membeli belah di kalangan pelancong. Kompleks beli belah utama yang terlibat di dalam kerjasama promosi ini termasuklah Geni Paragon, Queens Bay Mall, First Avenue Mall, Sunway Carnival Mall, Geni Plaza dan Street Ski Mall. Menerusi projek permulaan EPP 1 di bawah NKEA pelancongan, iaitu pembangunan Premier Shopping Precinct, Tourism Malaysia telah menetapkan Pulau Pinang sebagai zon beli belah baru yang berpotensi untuk diketengahkan. Yang ketiga, bersempena kempen MyFest 2019, Tourism Malaysia sedang dan akan melaksanakan pelbagai aktiviti bagi mempromosikan sektor pelancongan di Pulau Pinang. Antara inisiatif yang diambil ialah bekerjasama dengan agensi pelancongan, hotel, pengusaha produk pelancongan serta media. Ini termasuk juga kerjasama pintar yang dijalankan bersama persatuan-persatuan, syarikat penerbangan dan pihak berkuasa tempatan. Dan dalam usaha untuk memajukan Pulau Pinang juga, Tourism Malaysia dan kementerian saya telah memutuskan iaitu World Tourism Conference yang merupakan conference yang dianjurkan oleh satu-satunya conference yang dibenarkan oleh UNWTO diadakan di sebuah negeri dan tidak digila-gilirkan dengan negara-negara lain, ialah World Tourism Conference pada tahun yang diadakan 3 tahun sekali. Pada tahun 2013 kita telah mengadakan konferensi ini di negeri Melaka, tak silap saya. Tapi bagi tahun 2016, tahun hadapan, kita telah memutuskan iaitu bahawa Pulau Pinang akan menjadi tuan rumah. Ini di antara usaha yang kita lakukan untuk memajukan Pulau Pinang. Dan yang keempat, banyaklah lagi orang kata apa, produk-produk baru yang diadakan di Pulau Pinang yang disokong oleh kementerian saya, seperti World Curry Conference. Tak pernah dengar World Curry Conference? World Curry Conference ini dia bermula di Bradford, London, di mana penempatan orang-orang diaspora India begitu ramai. Mereka mengadakan World Conference, World Curry Conference, ya. Dan World Curry Conference ini telah diadakan pada tahun lepas atas usaha Yang Berhormat Malik, Datuk Malik, iaitu Exco Kerajaan Pulau Pinang. Saya pun tak pernah dengar lagi apa benda yang dipertandingkan dan apa yang dibincangkan dalam Curry Conference ni. Tapi saya rasa kalau tahun ni punya kita nak sokong juga, saya harap tuan-tuan puan boleh pergi. Pada ketika itu saya percaya di Pulau Pinang itu dalam keadaan yang panas lah, ya. Kerana World Curry Conference memang pedas betul lah. Jadi ini merupakan banyak-banyak usaha-usaha produk-produk baru di negeri Pulau Pinang yang kita sokong. Jadi itulah antara usaha yang kita lakukan untuk mempromosi pelancongan di negeri Pulau Pinang. Ya, Rompin. Yang Amat Tuan Yang Pertua, saya ingin tahu daripada Menteri
berhubungan kedatangan pelancong daripada Timur Tengah. Adakah dia makin bertambah, terutamanya negeri Pahang yang banyak pusat-pusat pelancongan yang menarik, rainforest, pantai dan sebagainya. Adakah trend yang meningkat ataupun trend yang makin berkurang daripada turis daripada negara-negara Timur Tengah? Pertama sekali saya tak ada peluang nak mengucapkan selamat datang kepada rakan saya. Kita ucapkan selamat datang sebagai ahli Parlimen Rompin. Dia ni pun macam Mak Bulat juga, arwah Mak Bulat. Dia pusing-pusing datang balik. Orang ingat dia dah out lama dah. Dia tahniah Yang Hormat. Tahniah. Jadi Yang Hormat, saya nak suka sebut sini sebelum saya menjawab soalan khusus. Pahang ni dulu pada tahun 2013 merupakan Pahang negeri yang ketiga negeri yang ketiga yang diminati oleh orang kata apa pelancong-pelancong luar negara. Pada tahun 2013 negeri Pahang mendapat 2,481,302 tahun 2013. Tapi tahun 2014 cuma 2,317,011. Tapi secara ni dia punya minat orang luar negara kepada negeri Pahang dia stable lah ya. Dan bagi Middle East punya turis ni dia merupakan saya ada banyaklah dia mengikut negeri ya, mengikut negeri macam kata Iran, semua ni banyak dorang kehadiran mereka pada tahun 2014 dia meningkat ya, dia meningkat dan sudah tentulah seperti mana Yang Berhormat sebut itu bahawa negeri Pahang merupakan sebuah negeri yang diminati oleh mereka. Tapi sekarang ni kalau kita nak tarik dia kena buat banyak buka puasa di macam di Kuantan itu buat di apa tu di Padang. Sekarang ni diorang banyak mari ni. Ni bulan puasa dah dekat. Sememangnya pada waktu inilah waktu begitu sangat panas ya di negara mereka. Waktu inilah mereka akan datang dan kita ada buat package di mana kita jemput mereka mari dan kita bawa mereka juga untuk orang kata apa macam baru-baru ni package untuk mendengar musabakah Al-Quran dan kita ada buka puasa di dataran. Kemudian usaha daripada beberapa masjid membawa imam daripada sana untuk mengimamkan sembahyang tarawih kita semua. Ini menyebabkan mereka datang. Jadi daripada segi Timur Tengah saya rasa kita punya tarikan kita untuk mereka datang ke negara kita bercuti itu memang stable kedatangan mereka dan sudah tentulah banyak lagi yang boleh kita lakukan. Paling terakhir sekali kita menghadiri Dubai punya Arab Travel Mart yang kita hadiri pada tiap-tiap tahun. Dan pada tiap-tiap tahun kita tengok meningkatlah. Meningkat. Cuma ada permintaan daripada Iran. Kawan saya pun tak ada sini. Iran ni dulu kita bagi dia 3 bulan. Apabila dah masuk ke Malaysia dapat 3 bulan. Sekarang kita kurangkan kepada 14 hari saja. Mereka ni minat dengan Malaysia ni. Jadi dia merasakan apabila dulu dapat 3 bulan, sekarang dah diberi hanya 14 minggu, macam kita tak suka pada dia. Ini laporan yang saya terima daripada rakan-rakan orang kata apa, travel agent. Dia minta kalau boleh bagi baliklah 3 bulan. Ya. Yang kalau ada yang buat salah tu bukanlah majoriti. Mereka kata kepada saya. Jadi saya harap rakan saya akan dengar juga lah rayuan ini. Kerana Iran merupakan sebuah negara yang banyak menghantar pelancong ke negara kita. Memang dia suka negara kita. Tapi pada tahun lepas, mereka telah berkurangan sebanyak 40% tak silap saya kehadiran mereka. Jadi pada umumnya, kehadiran daripada Middle East cukup baik. Dan saya harap negeri Pahang Yang Berhormat bolehlah buat program-program waktu bulan puasa ni yang menarik perhatian mereka supaya dapat menambah
pelancong-pelancong Middle East datang ke negara kita, bukan saja datang ke negara kita tapi pergi ke Pahang, terutamanya Rompin, macam-macam ada ya. Mungkin kita ada pesta buka puasa makan ikan apa, billfish apa benda gitu kan. Okey, terima kasih. Ya, Nibun Tebal. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mula-mula sekali saya ingin ucapkan merakamkan banyak terima kasih kepada Yang Hormat Menteri kerana banyak memberi bantuan dan juga pertolongan kepada beberapa projek pembangunan di negeri Pulau Pinang. Sehubungan dengan itu, Yang Hormat Menteri juga telah baru-baru ini pergi meresmikan satu majlis di Masjid Aceh, Lebuh Aceh di Pulau Pinang. Jadi di sini saya nak mohon Pak Yang Hormat Menteri memberi pertimbangan pada projek yang kita bangunkan di bawah ini Yayasan Islam Negeri Pulau Pinang. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Hormat Nibong Tebal. Saya telah pergi ke Pulau Pinang atas jemputan Yang Berhormat selaku pengurusi satu jawatankuasa di sana, dan juga di atas permintaan daripada ahli Yang Berhormat daripada Pak Bunta, pergi untuk melihat satu projek masjid di Lebuh Aceh, ya, di Lebuh Aceh. Aceh, orang Aceh pun dah lama Lebuh dah Pulau Pinang tu kan, tapi ni Lebuh Aceh ni lain. Jadi saya rasa itu satu tindakan cukup baik supaya kita boleh menarik juga perhatian pelancong-pelancong Middle East yang datang ke Pulau Pinang. Sebenarnya mereka suka ke pantai, tapi dalam masa yang sama untuk mengisikan waktu mereka free, ya, boleh kita bawa mereka untuk melihat apa yang kita katakan Muslim tourism ni. Kita bawa dia pergi kepada tempat-tempat yang bersejarah seperti masjid di Lebuh Aceh. Tapi yang lebih menarik saya tengok di situ ialah di Lebuh Aceh tu, di situlah terletaknya bukan saja masjid tetapi ada juga gereja, ada juga kuil Hindu, dan ada juga tokong Cina yang memaparkan kehidupan kita di Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, hidup aman dan damai. Ini satu, orang kata apa, bukti yang menunjukkan itu bahawa kita di Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Jadi ada juga yang saya jumpa dengan pelancong-pelancong, dia cukup seronok di waktu ini apabila kita dengar di Iraq dan di mengata-kata tempat pergaduhan, pembunuhan dilakukan oleh orang Islam, ISIL, ya, macam ISIL terhadap orang Kristian, dan Yahudi pula duk bantai hari orang Palestin. Jadi tapi di Malaysia aman, bukan saja di antara Abrahamic punya religious group, tetapi juga agama-agama lain juga. Jadi ini satu, saya ingat satu perkara yang berlaku di negara kita secara orang kata semula jadi, ya, natural, dan bukan dipaksa. Dia akan tunjuk kepada dunia bahawa negara kita ini negara berbilang kaum, hidup aman dan damai. Saya setuju iaitu bahawa yang masjid yang dah buruk itu kita akan baiki dan kita akan isytiharkan sebagai warisan, insya-Allah, asalkan kerajaan negeri mengambil tindakan terlebih dulu mengisytiharnya, iaitu wawasan negeri. Setelah itu kita akan isytihar sebagai wawasan negara. Dan saya telah berjanji dengan Yang Berhormat pada hari itu bahawa kita akan memberikan peruntukan untuk membangun, bukan membangun semula, bagi dia elok balik lah, dan bagi dia elok balik seperti di masa-masa lepas. Okay.